Kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia untuk siaran hari Ahad 14 Mac 2021. Alhamdulillah, Ya, tadi betul. perkongsian yang cukup menarik daripada Dr. Muhammad Rafi, merupakan pengurusi MyCare Negeri Sarawak yang membincangkan Syah tentang isu-isu kemanusiaan dan juga keperluan-keperluan orang-orang berkeperluan. Saya tertarik dengan ayat orang-orang berkeperluan. Berkeperluan. Orang berkeperluan ni, dan MyCare sebagai satu platform ataupun NGO yang bernaung di seluruh Malaysia, tak silap saya. Di seluruh Malaysia tu Betul. membantu dalam memastikan pelaksanaan pelbagai jenis bantuan ataupun saluran yang ditetapkan. Yang paling best dia, yang paling best dia si tanya kita bangsa apa, kita agama apa. Maksudnya pelbagai bangsa ataupun agama tak dihiraukan langsung. Maksudnya setiap orang menerima. Betul? Betul, layak menerima apa sahaja yang keperluan ataupun kehendak yang diberikan oleh MyCare ataupun disalurkan oleh Ya, MyCare. betul. Dan untuk segmen yang kedua, topik yang kedua, Syah. Topik yang kedua ini adalah melibatkan belia dan kesukarelawan. Menarik. Ya, menarik sebenarnya. Sebab kalau melibatkan belia, pasti adanya penglibatan kesukarelawan yang dapat membantu usaha negara ke arah memupuk satu sikap yang positif untuk membantu masyarakat menanam nilai-nilai murni serta mengukuh identiti diri kita sebenarnya. Okey, masa kini terdapat banyak aktiviti-aktiviti kesukarelawan yang telah dijalankan, dan bersama kita pada hari ini untuk mengupaskan topik dengan lebih lanjut, iaitu Encik Abang Muhammad Syukri bin Abang Muiz yang merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Sarawak. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wan dan Syah sihat? Sihat, alhamdulillah. Syah, dan saya nak bagi tahu kat sini, saya terkejut jugalah dan berbangga jugalah. Ya, kenapa? Di mana sama kampung. Sama kampung. Kenal lah ya? Lebih daripada kenal. Okey Syah, apa yang akan kita kongsikan pada hari ini berkaitan dengan belia dan kesukarelawan ini? Saya pasti pada masa kini mungkin ada yang belum sinonim lagi dengan nama Pertubuhan Ikram Malaysia. Oleh itu, Encik Syukri boleh tak kongsikan kepada mereka dekat luar sana tentang apakah mengenai Pertubuhan Ikram Sarawak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Wan dan Syah dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada TBS dan slot Sejahtera Asia kerana sesi pada pagi ini. Jadi secara ringkasnya, Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Sarawak ini merupakan salah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mana telah tertubuh sejak tahun 2010. So maknanya hampir 11 tahun sudah bertapak di bumi yang bertuah ini, Sarawak Bumi Kenyalang. Dan aktiviti kita berasaskan kepada kebajikan, pendidikan, tarbiyah dan juga dakwah, iaitu kita saling menyeru kepada kebaikan. Dan dalam konteks Ikram Sarawak juga, aktiviti kita adalah aktiviti yang merentas pelbagai latar belakang, tak kira kaum, agama dan sebagainya. Dan kita melihat itulah diversity yang ada di bumi Sarawak yang tercinta ini. Keahlian kita lebih kurang dalam 1,000 lebih keahlian, alhamdulillah. Dan kita mempunyai 5 cawangan, iaitu Ikram Kawasan Kuching, Ikram Kawasan Kota Semarahan, Ikram Kawasan Sibu, Ikram Kawasan Bintulu dan juga Miri. Jadi menyeluruh dari segi zoning penempatan Ikram itu di Sarawak. Untuk makluman Wan dan juga Syah, kita mempunyai hasrat yang besar sebenarnya untuk melihat negara ini dalam konteks visi kita ialah untuk melihat Malaysia sebagai negara rahmah. Negara rahmah ini negara yang kita dambakan kepimpinan yang adil, kesesamaan ekonomi yang kita telah gariskan dalam 12 ciri negara rahmah yang kita idamkan. Dan kita membawa bukan sekadar ahli ikram tetapi masyarakat menyeluruh untuk turut bersama-sama dalam usaha-usaha ke arah Malaysia menuju ataupun menjadi negara rahmah. Jadi secara ringkas, aktiviti kita dari sudut kebajikan ialah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Untuk makluman, dalam tempoh PKP yang lepas, lebih 1,000 penyumbang yang kita santuni. Mereka yang terjejas ekoran pandemik COVID-19, mereka yang dalam kategori asnaf, sama ada dalam bentuk bantuan makanan
dan juga wang ringgit yang kita sumbangkan untuk membantu sedikit masyarakat kita lah. Dalam masa sama kita juga turun kepada apabila berlakunya bencana seperti banjir baru-baru ini, kebakaran dan sebagainya. Kita alert dengan ahli-ahli kita khususnya di peringkat kawasan. Apa sahaja musibah yang berlaku kita usahakan untuk membantu. Tak banyak, sedikit. Ya, betul. Begitu kan. Dan juga kita di bawah Pertubuhan Ikram sendiri kita ada Yayasan Ikram Malaysia dan kita ada cawangan di Sarawak, alhamdulillah. So aktivitinya lebih kepada sumbangan kebajikan dan baru-baru ini juga kita mempunyai program sumbangan cermin mata untuk murid sekolah. Kita melihat aspek ini juga yang perlu kita santuni bagi mereka yang kurang berkemampuan, walaupun sekadar cermin mata, tetapi itu antara keperluan yang sangat penting untuk anak-anak kita berhadapan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan antara yang ingin saya kongsikan ialah tentang pendidikan. So alhamdulillah dalam Pertubuhan Ikram kita mempunyai rangkaian sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Begitu juga dengan pendidikan awal kanak-kanak, iaitu kita melihat bahawa generasi muda ini daripada sekecil anak lagi perlu diasuh dan dididik dengan nilai-nilai Islami, dengan nilai-nilai ketuhanan dan sebagainya. So alhamdulillah kita di Sarawak kita mempunyai 5 cawangan untuk sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah dan 5 buah untuk tadika termasuk dengan taska. So itu antara sedikitlah aktiviti yang kita jalankan di bawah Pertubuhan Ikram. Dan itu merupakan satu perkongsian yang menarik. Saya tak tahu pun Ikram ada sekolah, kira-kira ada sekolah di Sarawak ni. Tetapi kita berbalik kepada topik kita tadi, belia dan juga kesukarelawan. Dan selalunya Cik Abang Syukri, kita ni kerap didendangkan dengan slogan belia harapan bangsa, pemuda harapan negara. Tapi apakah antara wacana besar jika ia diperkatakan mengenai belia, dan apa pandangan saudara sendiri mengenai peranan belia dalam menyahut slogan ini? Okey, terima kasih saudara Wan atas persoalan. So saya cuba untuk memetik salah satu kata-kata oleh Presiden Soekarno. Beri aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia. So itu merupakan satu slogan yang sangat-sangat besar yang menunjukkan betapa pentingnya belia itu kepada sesuatu masyarakat. Walaupun sekecil komuniti keluarga, kita tidak boleh nafikan keperanan belia itu dalam komuniti keluarga itu sendiri, dalam komuniti masyarakat, dalam kepimpinan negara dan seterusnya, dalam kepimpinan dunia. Jadi jika dilihat, kita zoom sedikit tentang statistik belia yang ada di Sarawak, lebih 40% penduduk di Sarawak yang berjumlah hampir 3 juta, 40% penduduk adalah belia. So apa maknanya? Maknanya ialah kepimpinan ataupun belia ini jika tidak diasuh, tidak dididik, tidak dibimbing, tidak dibina dan dibangunkan potensi mereka, dan maka kita risau. Inilah kegagalan generasi kita masa sekarang, tidak menyediakan pelapis untuk membawa negeri kita yang kita cipta ini ke arah satu tapak yang lebih baik. Jadi oleh kerana itu, dalam konteks semasa kita melihat cabaran belia ini cukup banyak. Khususnya apabila berhadapan dengan pandemik COVID-19. Betul. Salah satunya yang utama ialah pengangguran. Kan? Betul. Jadi antara satu so-called mimpi ngeri yang kita lihat di kalangan belia kita, dan kita mendengar pengkisahan story tentang belia kita yang terpaksa bekerja lebih, sebagai contoh dalam bidang servis seperti Grab, GrabFood, Pandan dan sebagainya, dan itu merupakan antara realiti yang nak tunjukkan bahawa keperluan belia ini untuk kita lihat mereka perlu dibina dari sudut soft skill-nya, dari sudut knowledge-nya, dari sudut kemampuan potensi dan sebagainya. Jadi kitalah yang patut untuk mengusahakan dan menyediakan lorong serta medan untuk penyediaan pelapis ini. Jadi bagaimana belia ni boleh menunjukkan solidariti mereka? Okey. Jadi dalam konteks ini ialah itu yang saya ingin bawa tentang aspek semangat sukarelawan. Kalau kita lihat nilai di sebalik semangat sukarelawan ini, ada satu yang sangat-sangat besar dan implikasi serta kesannya kepada masyarakat itu sangat-sangat besar. Kita ambil contoh semasa kita turun ke padang membantu masyarakat yang berbilang kaum, berbagai latar belakang dan sebagainya. Mereka sangat-sangat berterima kasih kepada pihak kita,
khususnya dalam konteks kita orang muda, Ya, kerana menyantuni mereka, menziarahi mereka, melihat kepayahan mereka dan sebagainya. Jadi itu antara nilai yang kita nak bawa kepada rakan-rakan belia di luar sana untuk melihat aspek ataupun semangat sukarelawan ini sebagai satu yang penting yang perlu ada dalam diri kita. Kerana konsep sukarelawan itu kalau boleh saya gambarkan ialah seperti hidup memberi. Dan apabila kita memberi kita rasa suka kan. orang memberi kita merasa lah. Ya, Syah. betul. Jadi itulah yang kita nak bawa, bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada insan lain, bermanfaat kepada masyarakat lain, supaya akhirnya masyarakat, komuniti itu terasa bahawa semuanya perlu fikirkan kebaikan. Cuba kita bayangkan Wan dan Syah kan. Kalau semua fikirkan kebaikan, sudah pasti PDRM boleh kurang dari segi gerak kerja untuk aspek jenayahnya, membenteras jenayahnya dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang boleh kita selesaikan dengan kita menerapkan manusia ini tentang nilai kebaikan dan nilai memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kerana itu saya fikir bahawa semangat sukarelawan ini perlu ada pada belia-belia kita. Dan oleh itu kita buka ruang di pihak Pertubuhan Ikram Negeri Sarawak dengan kawasan-kawasan kita, dan kita yakin NGOs yang lain, badan-badan yang lain, komuniti yang lain juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada belia ini untuk turut bersama-sama menyantuni masyarakat, untuk turut bersama-sama berkongsi dengan masyarakat, sama ada dalam bentuk kewangan, dalam sudut fikiran dan sebagainya. Saya mengambil pengalaman lah ketika zaman siswa dulu kan, Syah dan Wan. Apabila balik ke kampung tu, jadi kita tidak berehat sekadar berehat di rumah, tetapi kita mengambil peluang yang ada itu untuk berkongsi dengan anak-anak ataupun berkongsi dengan adik-adik kita. Kita buat program di masjid, kita buat program di sekolah, dewan dan sebagainya, semata-mata untuk berkongsi dengan apa yang kita telah pelajari semasa di IPT. Nampak di situ penglibatan belia dalam aktiviti sukarela dan juga usaha ke arah negara yang memupuk sikap positif, terutamanya pada golongan-golongan belia ini cukup memberikan kita satu inspirasi agar mereka ini, golongan belia ini dapat menjadi pelapis ataupun pengganti. Okey. Dan untuk segmen ataupun topik yang kedua dengan jawapan-jawapan ataupun pencerahan yang lebih menarik, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Tetap bersama di Sejahtera Asia. Kini kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Alhamdulillah hari ini topik menarik dan juga tetamu yang istimewa. Tetapi kita tadi bincangkan belia dan juga kesukarelawan, dan banyak input ataupun pengenalan mengenai belia yang telah pun kita jelaskan melalui Sejahtera Asia pada hari ini. Jadi hari ini kita masih lagi ingin berbicara tentang belia, dan kita bersama sekali lagi Abang Muhammad Syukri yang merupakan yang di-Ketua Pertubuhan Ikram Negeri Sarawak. Jadi kami nak nanya sedikitlah bahasa Sarawak, kami nak nanya sedikit peranan belia terutamanya dalam Pertubuhan Ikram di Negeri Sarawak tu. Mungkin ada pembaharuan ataupun peningkatan, ya. Okey, terima kasih Saudara Wan, Syah. So dalam konteks kita di Ikram Negeri Sarawak, dengan adanya 5 kawasan, kita memang menggerakkan santunan akar umbi, iaitu kita nak sampaikan kebaikan dan dari segi persentase keahlian itu memang ramai yang di kalangan belia. So antara lain yang kita buat ialah kita melaksanakan advokasi. Agenda advokasi merupakan salah satu bidang fokus yang kita nak garapkan untuk perkara itu sampai ke lapisan masyarakat ataupun sehingga ke grassroots. Antara lain ialah kita nak gerakkan belia ini melalui salah satu advokasi program kita ialah Malaysian Against Pornography, MAP. Kerana kita lihat bahawa antara punca penglibatan masyarakat ataupun individu itu dengan gejala sosial, salah satu punca utama ialah pornografi. Jadi itu antara segmen ataupun medan yang kita lihat
untuk belia kita dan ahli kita, dan kita bawa bersama masyarakat, komuniti masyarakat ataupun gerakan massa untuk sama-sama membanteras pornografi. Antara yang kedua ialah bulan Mac, untuk makluman Wan dan Syah juga dan penonton. Bulan Mac Ikram menggerakkan Mac sebagai bulan kita tolak rasuah. Kempen kita tolak rasuah. Kempen tolak rasuah. Ya. Terutamanya di negeri Sarawak atau macam mana ni? Yang ni kita gerakkan secara massa dan menyeluruh peringkat nasional. Oh, peringkat nasional. Dan di peringkat negeri Sarawak kita sedang merangka hubungan dengan pihak SPRM, dan mana-mana kita buka ruang kepada mana-mana NGOs ataupun individu yang hendak berkolaborasi dengan pihak Ikram Sarawak untuk kita laksanakan kempen ini secara besar-besaran. Kerana apa? Kita melihat bahawa masa depan negara kita, masa depan negeri kita akan lebih terjamin dengan agenda kita menolak rasuah. Dan itu digerakkan khususnya oleh belia-belia kita. Dan kita tidak eksklusiflah hanya sekadar kepada ahli Ikram, tetapi insya-Allah kita akan buka ruang kepada mana-mana pihak ataupun belia di luar sana yang turut bersama-sama dalam berfikir ke arah kebaikan ini untuk bersama-sama dalam agenda-agenda peringkat negeri yang kita gerakkan ini, insya-Allah. Dan itu adalah tujuan utama kita nak tanam mindset kepada golongan belia terutama di negeri Sarawak ni untuk tidak menerima rasuah. Dan menarik Mas sebagai bulan tanpa rasuah lah, kempen tanpa rasuah. Dan ia sinonim dengan satu kempen yang dijalankan oleh SPRM sendiri, iaitu bulan tanpa tangkapan, tak silap saya. Dan ia sangat menarik. Dan ini adalah satu informasi yang apa kata orang tak Syah, untuk golongan belia, terutamanya dalam sukarelawan mendepani macam ni, berada di situasi COVID-19. Adakah kita bersedia untuk menjadi seorang yang boleh membantu? Sebab kata orang memberi, kita merasa. Maksudnya persiapan dirilah. Betul. Dan sebagai penutup, sebenarnya banyak lagi soalan, betul Syah? Betul. Sebagai penutup, apakah harapan saudara dalam melihat masa depan Sarawak dengan peranan yang dimainkan oleh generasi muda? Ya, secara ringkasnya kita ingin melihat Sarawak insya-Allah menjadi negeri yang lebih maju, yang lebih terhadapan. Dan untuk menjadi lebih maju dan kehadapan itu dalam konteks yang menyeluruh, kita memerlukan belia yang bukan sekadar terbiar, tetapi belia yang kita pimpin, belia yang kita asuh, belia yang kita bina, belia yang kita didik, belia yang kita bentuk potensi mereka untuk kita gilap dan membawa mereka ke hadapan. Dan itulah antara harapan saya untuk seruan kepada pihak kerajaan, pihak yang berwajib, NGOs, komiti dan mana-mana individu untuk bersama-sama melihat bahawa belia ini perlu kita bentuk, belia ini perlu kita bimbing, belia ini perlu kita guide mereka untuk mereka menjadi somebody yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat, negeri dan juga negara kita. Dan akhirnya saya nak bawa belia 5K, 5K yang saya nak kongsikan. Satu, sama-samalah rakan-rakan, teman-teman, sahabat-sahabat semua untuk kita kuasai ilmu pengetahuan. Kerana ilmu pengetahuan itu akan mengatasi segala-galanya. Yang kedua ialah kita pelbagaikan soft skill, kemahiran diri kita. Yang ketiga ialah kesihatan dari segala aspek. Yang keempat ialah keterbukaan dalam kehidupan, mindsetting kita untuk melihat suasana dalam keadaan pandemik, suasana dan IR 4.0 dan sebagainya. Itu peluang yang perlu kita ambil. Dan yang terakhir ialah kita perlu menjadi kreatif dan menjadi ejen penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Problem solver. Itulah 5K yang kita patut patuhi, iaitu sebagai belia, orang belia khususnya. Dan terima kasih kepada Encik Abang Muhammad Syukri bin Abang Muiz atas perkongsian yang cukup menarik. Dan Sejahtera Asia berehat sebentar, kembali selepas ini.